Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, dikasih lagi dihormati, diingati selalu yang berhormat Datuk Samsul Kahar bin Muhammad Deli Adun Soteng. Seterusnya juga kepada Tuan Muhammad Anwar Ridi bin Muhammad, pengurus besar Faedah Wilayah Haji Alias. Bagi Tuan Ahmad Sabri bin Muhammad, pengurus pada Raja Alias 4. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang bersempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam dewan yang indah, Dewan Semai Bakti, yang mana baru je siap, kan? Baru je siap. Alhamdulillah dapat kita mulakan program. Maknanya kalau macam ni lah ikut SOP kan, insyaAllah banyak lagi program yang kita boleh buat lepas ni, insyaAllah. Dan sebenar-benarnya saya hari ni dah beberapa hari, beberapa minggu ni memang sibuk sikit lah. Tapi hari ni rasa seronok sikit sebab main dekat dalam Negeri Sembilan ni kan, seronok lah. Pagi tadi Kek Somban, tengah hari tadi sekejap pergi Kek Bangi kan, tadi petang dah ceramah di Ta'am Nasi Arab Pakistan. Ceramah tak banyak mana, ada makan lebih. Dan nama tempat Ta'am ni maksudnya makan lah, so ceramah pula kan. Dan alhamdulillah malam ni ke dewan yang indah ini ada cerita. Penganjur kalau tanya saya memang tak suka duduk kat sofa. Saya ni tinggi, jadi duduk kat sofa tu macam menyangkung kan. Jadi dia tukar kursi banquet tu, tapi meja tak ada tukar. Apalah kau duduk macam tu kan. Biarlah saya berdiri. Lagipun saya biasa ceramah berdiri. Lagi satu ceramah berdiri ni kok ponek dia pandai berhenti sendiri kan. Jadi tahulah dia kan. Tapi dia ada beberapa orang aja yang kalau dapat rostrum lagi lama dia bercakap. Antaranya yang ada title yang berhormat. Biasa lama. Tapi Datuk malam ni dia kata tak apa, saya tak payah berucap, saya bagi saya je cakap. Jadi apa yang saya cakap tu sama lah dengan Datuk Samsul Kahar cakap, sama. Dia dua-dua Samsul kan. Saya baik saya tak bawa Samsul Rau-Rau malam ni, kalau tidak 3 Samsul kan. Jadi insyaAllah makna itu tak lama lagi sebagai hadiah untuk orang Felda ni kita buat program 2 Samsul. Saya bawa Samsul Rau-Rau datang. Setuju tak? Setuju. Itulah. Ya macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni tajuk unik sikit. COVID-19 satu rahmat. Bila sebut COVID-19 kan dahsyat. Orang kampung pun mana nyebut coronavirus kan. Pandai dia cakap orang putih kan, sebut COVID kan. COVID-19 tak ada COVID-19 lah. Semua COVID-19. Orang Sarawak nyebut tu COVID-19. Jadi apabila berlakunya wabak ni satu benda yang kita dapat pengajaran yang terlalu banyak. Bila sebut rahmat, apa maksud rahmat? Rahmat ni satu kebaikan yang Allah berikan dekat kita. Apa maksud rahmat? Kebaikan Allah berikan walaupun sedikit pada kita, tetapi maksud dia besar. Kesan dia besar benar kat kita. Rahmat ni adalah merupakan tanda kasih sayang Allah. Kalau tak, kita tak sedar. Kalau tidak kita tak sedar. Hari ni kita tahu kan, COVID-19 ni bukannya dikojokan ke Malaysia semua kono. Bukan hanya di Malaysia, di Arab Saudi ke Amerika, Europe ke Asia ke, semua kono. Amerika yang sibuk ngacau orang selama ni langsung senyap sebab negara dia pun sibuk kena selesaikan. Mana tak boleh 1000 kes baru setiap hari dan berjuta yang mati di sana. Di Indonesia kan 5 ke 7 ribu kes baru setiap hari. Di Arab Saudi 3,000 lebih kes baru setiap hari. Australia dulu dah menuju macam kita ni. Tu sebab kita kena hati-hati.
Dia macam itu, makin turun. Dia hampir dah nak declare dia dah berjaya mengatasi COVID-19. Rupa-rupa dia hari ini 200 lebih kes baru setiap hari, sehingga kan dia isytiharkan lockdown. Lockdown kita ni baru PKP tau. Kita belum perintah berkurung lagi. Belum. Tetapi kita jangan ambil ringan. Sebab bila kono yang kat kita main, ya Allah, bukan hanya tuan-tuan dan puan sekalian, termasuk penceramah pun sama. Dulu sibuk ceramah satu Malaysia, bila berlaku PKP langsung ceramah satu rumah. Kojap dapur, kojap topi bilik, kojap topi langsir, kojap topi tingkap. Kau tengoklah mana topi yang biar nampak angle lain. Lepas tu yang benar cari line mana clear. Buat live. Ada jadual lain, jadual yang lama simpan. Kena buka jadual baru, jadual live nama dia. Lepas tu bila buat live lah, yang paling saya tak boleh lupa, saya kena ceramah motivasi untuk Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM Putrajaya. Buat live. Saya balun ceramah 2 jam, punya semangat pada ke 9 sampai ke 11. Dah habis baru tahu rupa kamera tu tak on. 2 jam bercakap, gila betul kan. Tapi belah potang tu pula pukul 2 kena ulang balik semula tajuk yang sama, sebab dia dah tunggu daripada pagi. Potang tu buat balik semula. Tapi potang tu dah lama lah ulang balik tajuk yang sama. Lepas tu pula nak cari angin. Saya bawa lah batang kamera ni semua, bawa handphone semua, bawa pergi ke kampung mak saya Kek Pancu kat Somban tu. Kek Sanun lebih kurang 15 minit dari rumah. Kek Sanun saya pasang. Saya buat kuliah subuh. Sebab bila buat tu kan live tu cantik ya. Sebab dekat depan surau kampung mak saya tu dia ada garaj. Kat garaj tu belakang tu ada pokok-pokok menghijau, cantik lah kan. Nah, tuan pengurusi tu tahulah dia mah tua situ kan. Jadi belakang tu bila saya ceramah kuliah subuh, bila makin naik matahari nampak menghijau ya belakang tu. Cantik ya. Tapi cabaran ni pula orang kampung lalu. Tak boleh nak lalu manjang hon aku tengah live tu. Tin tuan lawak tengah jalan tu kan. Tin lalu. Macam-macam cabaran. Tetapi yang bagusnya hikmah dia ada, iaitu dengan gadget, dengan buat live, satu dunia tengok kita. Satu dunia dapat berkomunikasi. Situ juga memberi pengajaran kepada kita. Beri pengajaran kepada kita, jangan sombong dengan apa yang kita ada. Sampai masa bila kono PKP, apa pun tak ada. Tompah baju raya kat kedai Cina tu, cenia. Ini pagi raya bulan 1 tompah. Ini sok dan pakai pagi raya, sok buntang mata tengok ni. Hoi, siap ada jalur-jalur, siap ada sepanjang cecenia lah pakai. Sekali PKP padan muka. Tapek pakai dah. Pakailah baju lama, orang tapek tengok dah lokek dalam kamera tu pula tak nampak warna baru kan. Jadi makna kata itulah dia. Di tengah-tengah penularan wabak COVID-19 ini sebenarnya terlalu banyak pengajaran yang boleh kita saksikan. Antaranya, pertama kesaksamaan. Kesaksamaan. Apa maksud kesaksamaan? Maksudnya semua orang sama, tak kira berapa banyak harta. YB ke, Samsul Debat ke, sampai Pasaraya beratur. Dalam lomeh beratur pakai emas tu. Aduh, doranglah. Saya beratur kat Giant Somban. Dah beratur panjang, masuk dalam barang Nabi. Kojo kat orang lain nak boli tak ingat orang belakang. Itu perangai. Nak tunjuk apa? Sama. Awak ada orang rumah besar, kereta besar, bercuti luar negara dalam Facebook. Tunjuk channel lah. Ke Italy. Zap UK. Kan? Awak ke Uben. Ulu Bondo. Kan? Mana sama? Dia centua channel kan? Sekali datang PKP, dia tergamak, dia cakap, tak ada kebantuan untuk kami. Nak cakap apa? Dan ada lah kita sebagai netizen nak ada pula marah. Kau duit banyak, rumah besar, apa salah minta bantuan kau tak layak? Yang sebenarnya dia takkan minta kalau dia ada. Dia pun tengah teruk sebenarnya. Ada kawan-kawan yang dalam bidang seni tu, dah biasa pagi orang bayar dia 20,000, potang 5,000, malam 10,000. Sebulan tu beratus ribu, tiba-tiba batal semua serentak. Monung. Mau tak monung? Itu beza orang sekarang dengan orang dulu-dulu kan? Kalau orang dulu-dulu, kalau COVID ni berlaku, dia relax ya.
Tak ada dah heboh, ada bantuan tu. Nak makan, kau duduk rumah, dia ambil kat dalam kopuk tu kan, dia ambil, dia hontak apa tu, dia tampi padi tu kan, pek boleh. Kau tunggu, kau jakkan encik lauk. Poi dia ngacam, poi kan, pek mana, pek lah, berapa ekor, bawa balik, dah makan. Kan sah mana dah dulu. Sekarang, tak ada kebantuan untuk kami. Tu ujian. Manusia selalu sebut rezeki datang daripada Allah. Semua cakap. Tapi bila susah, mengelupa cari manusia. Siapalah boleh tolong kita ni, siapalah? Allah. Minta dengan Allah, yakin Allah datangkan manusia-manusia tertentu untuk bantu kita, insya-Allah. Sama. Tak ada beza dah. Masa tu emas 916 tak bernilai nak dibandingkan dengan emas pelitup muka. Ya, masa tu mahal lah tiba-tiba masa tu. Saya baik sekarang kerajaan dah kontrol. Kan? Kerajaan dah kontrol jadi RM1 ya. Iya. Masa tu puih lah cenia lah. Hadu. Kan? Iya. Lepas tu bertukar pula, nak muntah pula, bertukar lah bini dengan lelaki punya emas kan. Berbau lah. Bau rosak gigi ke tidak. Kan? Betul. Iya tu kan, ni cerita betul ni. Berlaku. Kan? Jadi macam-macam pesen lah. Tetapi kesamaan nak menunjukkan, tak kira lah pangkat kita tinggi ke tak, kan? Tapi kita sama dah masa tu. Semua orang sama-sama nak berjuang, nak mengatasi penyakit ni. Baru nak roda datang pula seko ni, la ilaha illallah, Siva Gangga nama. Yo parah dah lah saya masa tu kena ceramah kat Kedah. Aduh, time ni lah dan kena ceramah kat Sanun, kan? Saya pun tanya, saya ambil ketua polis dia kat Somban beritahu, Tuan boleh, Tuan pergi Sanun, boleh. Sebab saya dah cek dah dekat Sanun, dia kata orang yang daripada kawasan-kawasan Kubang Pasu, kawasan yang adalah beberapa kawasan yang dah zon merah tu tidak dibenarkan hadir tempat yang Tuan ceramah tu. Okeylah. Yang kedua, Tuan jangan follow Arab tahu dia tu. Jangan follow Arab. Kau goram dah lama rindu benar pun jangan follow Arab. Lepas tu jangan salam cenia yo. Contoh. Salah tang bab salam ni pun ramai yang bega takkan tak boleh salam ayat lah kan, tu pun salam lah. Tapi tak apa, boleh, sebenarnya boleh. Cuma dalam program, contoh macam program kita goram dah lama tak jumpa dengan Datuk Samsul kan, dengan YB Samsul gitu. Jadi kita nak salam dia, jadi standby kan hand sanitizer dekat tompek hotspot ni letakkan. Jadi orang nak salam, taklah apa, kita spray, kita cuci tangan kita. Dekat meja penceramah letak satu tu, bau ni macam. Jadi saya banyaklah, tapi alhamdulillah lah, saya dalam saya terpaksa tunduk dan akur kan dengan prosedur SOP tu. Sebab saya tinggi, jadi nak menembak suhu pun konolah menunduk tu, yang tunduk tu macam tu kan. Kono 5 kali tembak malam tu hilang poin ceramah. Kan? Tapi itu dia kesamaan. Kedua, kesan individu pada masyarakat. Masa tu baru kita tahu setiap orang tu penting. Setiap orang penting. Seorang kono kita dah, korang, kau domam, duduk rumah, jangan keluar. Kita ambil tindakan. Sebab kita nampak betapa pentingnya setiap individu, sebab kesan daripada semua orang. Cuba tengok yang kes Siva Gangga tu. Dia dah patut perintah berkurung, duduk kat rumah Dia kuarantin diri dia keluar, dia berburak dengan orang, dia tapuk orang. Kemudian dengan anak-anak dia, anak pula pergi sekolah, sebarkan pula kat orang lain. Allahu Akbar. Bayangkan, seorang punya pasal. Yang kodai sekolah, yang kodai pau tu pula pun kono, sebab dia bersalam dengan orang tu, berjumpa dengan orang yang Siva Gangga ni. Dia pula kebetulan ada dua bini kono adil dan saksama. Cakap apa? Tu sebab kadang-kadang kita kena ingat, jangan kita rasa kita seorang maka kita tak ada kesan pada masyarakat. Tak. Setiap orang ada kesan pada masyarakat. Tolong ambil perhatian, jaga diri kita. Kita jaga kita. Ayat itu kan. Kita jaga kita. Sebab akhirnya memang betul kita adalah antara negara yang cemerlang dalam bab pengawalan ini. Tetapi masih ada yang nakal-nakal tu. Kan bila back Roblox tu dia cari jalan, macam mana lubang jalan kita boleh lagi daripada Roblox. Dapat lopeh masuklah dalam Facebook, alhamdulillah berjaya melepasi Roblox. Sabarlah.
Saya kan waktu mula-mula yang PKP tu diumumkan tu, hari esok itu saya kena buat rakaman dengan Ustaz Amin Idris di Kuala Lumpur untuk buat iklan hand sanitizer tu macam mana cara guna, macam mana cara batuk, macam mana. Kerana kalau pakai sapu tangan macam mana, lepas tu kena kerap mandi bila balik, semua nak bagi tahu kan. Jadi nak pergi rakam tu keluar pertama kali dalam sejarah saya keluar. Kita tengok highway tu longang, boleh golek ke lantang, baring menangkup, malah tak ada orang, tak ada kereta. Dan punya pelik keadaan, sebab masa tu daun-daun koring mah bersepah ke highway. Saya menuju ke Shah Alam masa tu. Ya Allah, saya kata dengan tahap mondong, golap macam tu kan. Saya cakap macam manalah ni. Rasa nak pusing balik, takut. Memang takut. Masa tu keadaan yang seolah macam nak kiamat benar. Ini tanda-tanda ni ceramah lama ni. Air dah sampai kan? Air dah sampai. Handa orang sini. Saya selalu sebut ini poin ni Makkah penuh orang sini. Sebab apa tuan-tuan? Tengok saya cakap benda ni nampak macam tak penting, nampak cawan ni tak kono dengan lapik ni, nampak? Dah. Dengar. Tak kono, tetapi kenapa letak lapik? Inilah yang kita sebut sebagai adab. Bagi cawan biar berlapik. Orang tua-tua dulu kepantangan tau. Bagi gelas tak berlapik ni macam ni dulu. Silakan. Macam tak. Tadi Makkah kurang sikit dia sebab dia tuang sendiri. Tu dah. Jadi tak apa. Tak apa bang. Saya gurau. Tapi betul. Tu adab ke handa lah kan. Handa lah siap ada lapik kan. Tu steady lah. Jadi yang kata kesan individu. Ketiga, kita akan tengok hikmah yang besar juga. Kesihatan itu tidak ternilai harganya. Kita tengok kan, kawan-kawan kita, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang terkorban dalam coronavirus ni adalah mereka yang kalau dalam diri mereka sedia ada penyakit. Kalau tak jaga kesihatan kita, bila dia serang virus ni, kita akan copek lemah, kita akan tewas. Kena je wabak coronavirus tu. Memang tengok, ada tak penyakit-penyakit lain? Kalau memang dah ada penyakit buah pinggang, kalau memang dah ada penyakit jantung, kalau memang dah ada penyakit-penyakit penyakit lah, somput, lolah dan sebagainya, maka dia lebih mudah untuk cepat dijangkiti. Itu sebabnya kita kena hati-hati. Kita kena jaga kesihatan kita. Jangan lagi dah makan sembarang. Tengok saya hari tu 3 bulan la ilaha illallah, makan, tengok TV, ngangkang, tidur. Datuk Hatan telefon saya, start lepas 3 bulan kita pakat-pakat pergi PD jadi pelampung tu. Dia kata tu apa tak sadap makan. Yang bini pula kejap-kejap tanya, hari ni lauk apa? Cakap je tu. Cakap semenjak masuk grup masak tak jadi ni. Hano yang lauk nak dimasak. Jadi kita sebagai suami konolah makan. Kan apa nak buat? Tapi itulah menginsafi kan, penting jaga kesihatan. Marilah sama-sama kita berdiet. Diet kontrol makan kan? Tapi itulah dia. Kita tengok kesihatan tu tak ternilai, kono jaga. Makan jangan main belasah ya. Sebab apa? Nabi sebut apa? Nabi sebut makan. Macam mana Nabi buat? Nabi buat macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ulama dulu-dulu bagi tahu keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan juga keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Kau ada yang tak perasan. Pertama, keselamatan jasad terletak pada sedikit makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Nak selamat jasad, kurangkan makan. Belum apa-apa ledo, baru melangkah masuk meja makan. Macam mana? Baru melangkah masuk meja makan. Nasib baik Datuk Samsul tak ajak saya, kita makan dulu start, belum mula ledo. Kan? Tapi itulah dia, makan. Tengok Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti, itu kita.
Aduh, ya nak dimakan ya kan. Tapi lah bila makan nak pula saya bila ceramah dekat luar, dekat utara. Dia cakap, "Ustaz, malam ni kita menu special Ustaz. Malam ni kita siap gulai untuk Ustaz." Oh, saya pun terbayanglah gulai. Apa gulai kat utara semua kari. Orang dah terbayang masalah mak ngelota-ngelota badanan. Itu yang dapat masuk sempadan Negeri Sembilan Darul Khusus. Oh ya, memang tak belengah lagi. Baru-baru nasib baik malam ni tak datang. Kawan saya seorang tu, dia datang berniaga. Dia budak Seremban, dia kahwin dengan budak Indonesia. Lawa budak Ratna namanya. Yang budak tu Keril. Dia gabung dua, dia berniaga, dia jual. Dia biasa pernah buat apa, masak apa ni, ayam penyet. Sambal sadap. Jadi sudah orang minta dia jual sambal dia. Dia jual sambal ada 3 jenis. Pertama sambal hijau. Itu podeh taklah podeh benar dah. Boleh lah. Kedua sambal mak kandung. Sambal mak kandung ni dia podeh sikit tapi ada manis-manis. Yang ketiga sambal mak tiri. Bapak podeh. Sambal mak tiri tu menangis saya makan kilo tu podeh. Yo. Ada satu lagi sambal. Dia kata dia tak bawa. Ada kali satu malam tu dia bawa. Nama sambal iblis. Saya ingat dia salah eja ke sambal bilih kan. Sambal iblis. Dia kata sebab orang Indonesia kalau makan ni, Pak Ustaz, dia kalau makan tu iblis sungguh dia kata. Dia sebab podeh betul-betul. Dan dia tak tahan. Dia paling lama pun 2 hari je. Jadi dia tak boleh jual. Kalau orang nak, orang ada pun dia buat. Dia bawa cili tu daripada Indonesia tu dia tanam. Dia tanam dekat Taman Tok Wan Nampangan, kat rumah mak mentua. Jadi cili tu yang digunakan untuk buat ni menu resepi dia tu. Memang sadap lah. Tapi malam ni dia tak ada. Dia tak ikut malam ni. Sebab dia kata tak sihat. Kalau tidak tu memang habis betul. Chef Zam dia ambil yang cili mak kandung tu. Ada saya dengan Ustaz Norazman Ahmad lah. Kenal tak Ustaz Norazman Ahmad? Huma ai podeh ni melasang ni tu. Dia cakap apa? Dia kata, cari mak kandung, mana mak kandung? Dia minta sambal mak kandung tu sebab dia tak tahan yang sambal mak tiri tu. saya sebab saya dah tahu tak adalah saya makan. Tapi makna kata kontrol makan. Dia kalau nak diet ni ompek warna putih. Elakkan ompek warna putih. Nasi, gula, susu, topung. InsyaAllah 2 minggu kita stop, senang kuih. Nasi, gula, susu, topung. Paling susah nasi. Tapi dia cakap, saya tak makan nasi, saya makan mie je. Mie tu topung. Uyuh kau. Tak boleh. Nasi, gula, susu, topung. Tapi nasi itu 2 minggu je. Lepas 2 minggu kita dah okey dah. Dah biasa tak makan nasi. Makan lauk je. Tapi memang lepas tu badan kita copek turun, dah boleh pakai baju-baju lama dah. InsyaAllah. Saya last makan nasi dekat ta'am tadi. Jadi belum mula lah. Saya belum mula lah dah. Kan? Makanlah kan. Dah orang hidang. Balun lah pun apa kan. Daripada pagi tadi saya menahan nasi tu. Datang pula dia. Datanglah nasi ni. Mencabar pula dia kan. Langsung saya makan. Memang kalau betul-betul diet, pagi kita potong salad dengan apple hijau. Potong salad dengan apple hijau tu, kita packing kan dekat dalam bekas plastik tu. Pagi ambil tu, satu wakih makan. Salad apple hijau. Sebab apple hijau tu biar ada masam-masam sikit kan. Pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tandan lah, 2 biji. Tu konan borok tu kalau 2 tandan, 2 biji je. Lepas tu pukul 2 oleh masuk gym atau pergi exercise. Dekat Raja Alias ni pun dah ada gym lah, pergi lah. Pergi bagi poluh badan. Pukul 2 sampai pukul 6 makan ayam atau ikan yang dibakar sahaja. Lepas pukul 6 kau lapar, makan buah yang dapat lepas ceramah. Tak ada buah hari ni dah. Kan. Dia kan mana bagi buah kan. Tapi betul, makan buah insya-Allah. Itu antaranya lah. Tapi bila saya cerita dengan mak saya kan, macam mana ke diet? Pagi ni mak, lepas tu makan pisang 2 biji. Lepas tu tengah hari pergi saya potong makan ayam ikan dibakar. Mak saya cakap, kau berhentilah jadi orang tu. Payah warna sorry belak kan. Kawal-kawal lah, tak adalah sampai macam tu dia kata itulah kan. Jadi ada ayat-ayat yang gamar kan, yang merosakkan orang nak diet ni apa? Kau muda lagi boleh makan. Untuk tua tu cakap tu satu. Yang seorang lagi, kau tinggi tak nampak warna. Yang seorang ni pula, apa yang tak nampak?
Kan? Nampak, mau tak nampak kan? Jadi kesihatan ini adalah yang tak ternilai kontrol. Kan? Jadi malam tidur macam mana? Pagi bangun awal. Bangun awal juga menyumbang pada kesihatan kita. Bangun awal kita akan fresh. Betul cakap saya. Bangun sebelum subuh. Lagi satu, bangun sebelum subuh kita minta murah rezeki. Nabi pesan dua benda kalau nak murah rezeki. Pertama, bangun awal, dan kemudian sedekah subuh. Sedekah subuh. Habis kita tak boleh pergi masjid, Ustaz. Transfer online. Minta nombor akaun masjid. Pagi pukul 5.30 tu, zap send RM1. Tak apa. Betul, ramai orang buat. Send RM1. Sebab malaikat bila kita send aja, malaikat tulis, ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah dengan niat kerana-Mu ya Allah, maka kau perluaskan seluas-luasnya rezeki untuknya hari ini. Sedekah pagi. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bangun awal solat sunat. Tapi takkan dapat kalau kita subuh lewat. Pertama, subuh gajah. Subuh gajah ni pukul 7 kata. Kalau 5 minit sebelum zuhur tu nama subuh dinosaur. Ya, dah pupus dah subuh tu. Kan? Tanpa ranjat imam tu, siapa pula yang kunut tengah hari? Kan? Bangun awal. Ya, bangun awal. Kejut suami, abang subuh abang. Kalau macam tu gaya kejut, memang dua-dua tak subuh sudah kau ni mengejut kau mengajak. Faham tak? Yang faham tak faham sudah kan? Kemudian ingat, yang keempat, hidup ini sangat singkat. Kenapa? Bila kita dijangkiti virus, kita ada tempoh 14 hari sahaja nak menentukan kita boleh survive ataupun tidak. Datangnya penyakit yang baru ni pula, siwa gangga pula, virus yang terbaru tu pula, dia lebih pantas daripada itu. 14 hari. Kono jangan main-main. Tu sebab jaga hati-hati. Jangan ambil ringan. Kan kita tengok muka yang paling yang jadi wajah kesayangan hamba dalam tempoh 2-3 bulan ni apa? Muka siapa? Muka Tan Sri Nur Hisham. Setiap hari daripada Datuk sampai dah jadi Tan Sri, muka macam tu je. Sebab apa? Dia tak cuti-cuti daripada hari tu. Betul, cuba tengok. Kita heboh cakap, lah berapa lama lagi PKP ni? Orang kat hospital meraung, dia tak boleh balik lagi. Masih lagi kena bertugas, masih ada shift. Frontliner kita. Sian. Kita fikir kita. Tapi kalau kita nak fikir nak tolong, nak bagi elok, tolong ikut SOP. Tolong ikut. Dalam kereta standby, kalau ada 5 biji kereta, 5 kereta ada mask. 5 kereta siapkan hand sanitizer. Jaga. Untuk anak yang kecil, tak ada keperluan jangan bawa keluar. Untuk ceramah macam ni kan, tak payah bawa anak-anak kecil kita. Jangan. Dia lain, dia kalau dia sakit, dia kadang dia tak pandai cakap, tahu-tahu dah teruk je. Tu sebabnya anak-anak tak perlu bawa. Kan, anak mak mentua bawa. Memang dia kena dengar ceramah malam ni. Laki kau lah tak faham tak deh. La ilaha illallah. Sebut anak mak mentua, tanya dia siapa? La ilaha illallah. Kan? Iya. Kan. Jadi kalau bawa anak pun pakai hand sanitizer, pakai mask, pakai hand sanitizer tu standby je dalam beg kita. Ya. Jadi makna kata itu dia. Jangka hayat kita jadi singkat. Tiba-tiba ya kan. Semua orang takut. Dan yang bagusnya pula, dah lah tu datang pula bulan Ramadan. Masa itulah kita tengok kan. Dengan tidak semena-mena kita berjaya melahirkan jutaan imam tanpa tauliah. Tak sampai bagi surat dia dah jadi imam dah. Masa tu barulah suami tu tahu sejadah dalam rumah hati golai. Tu ya kau sedah. Sebila lah awak semayang. Dah kono lelaki tu. Dah kono. Barulah suami tu sadar dalam Quran tu banyak lagi surah daripada surah Al-Ikhlas. Selama ni ingat tu surah dibalun daripada mula nikah sampai ke tua, tu lah surah.
Ya, yo. Oh tu, anak kat belakang bila dongeng abah baca, abah penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini kat belakang, suami dan kan. Sampai surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Anak kat belakang, dah agak dah. Anak pun tahu. Anak pun tahu. Dan tiba-tiba suami-suami di Malaysia malam raya tak dapat tidur, menangis menghayati teks khutbah yang nak dibaca esok pagi tu. Berdiri di atas sofa tu, mimbar tak ada, berdiri di atas sofa. Batang penyapu, batang mop hilang semua kerja. Jadi janji ada kan. Tak, hikmah. Itu antara hikmah yang besar Allah bagi kat kita. Ada juga yang tanya, macam mana ustaz, laki saya tak reti, saya garam. Kenapa pula? Laki cakap lah elok dengan suami, abang kena jadi imam. Cepat. Macam tu Suami datang, abang tak pandai. La ilaha illallah. Kalau tak pandai tak apa, kita belajar. Macam tu. Ni kemen garang lagi. La ilaha illallah. Abang, sini. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai, pakai telakong duduk belakang. Apa hal pula laki kau pakai telakong? Jangan buat kerja macam tu. Dah confident nak bini jadi imam. Allahu Akbar. Dah hal pula. Jangan buat-buat. Mazhab mana pakai tu? Oh, parah betul. Jangan main belasah yo, tak tahu tanya. Bulan puasa tu dia tanya ni tu. Kan? Yang cara online, ustaz, kami ni baru kahwin, nak tanya ustaz lah. Masa tu saya dengan Samsul Rau-Rau. Ustaz, nak tanya lah kalau waktu kami ni berkahwin, kemudian kami bersama. Lepas tu tiba-tiba azan. Cana udah sama Samsul Rau-Rau kata, biar dia jawab tu. Dah saya kena. Saya pun tanya. Saya nak tanya betul-betul ni. Sebelum saya jawab, saya nak tanya. Waktu azan tu sudah ke sedang? Saya tanya. Kita kena tahu fakta, baru boleh jawab. Loh, dia galak. Jadi kena tahu kalau dah sudah tak apa. Pergi mandi, lepas tu ambil wuduk, salat macam biasa. Tak ada masalah, lepas tu puasa macam biasa. Oh, ya ke? Tak apa tak apa. Tapi kalau sedang, Allahu Akbar, berhenti macam tu. Faham? Tak, dia jangan galak. Ni mana betul ni, kami tak tahu. Jangan pula Allahu Akbar sikiri. Jangan. Faham tau? Jangan. Tu nak bagi faham. Kan? Kemudian dah sabar kak. Lama mana tak galak tu. Menangkup galak, sabar kak, sabar. Saya bagi ceramah tu dekat Ilim Bangi. Situ latihan Islam. Ni golak-golak ni okey dia seorang tu berlari dia keluar. Kenapa nak teronjeng? Gol parah betul. Ni dia jaga tu. Dia jaga mana yang tak kuat tu jaga. Kontrol. Kan tak teraya pula petugas kita kan, budak-budak majlis beliau felda, beliau felda ni sekarang. Dah elok susun kursi nak mengomop belak dia kan. Jadi kita tengok seterusnya materialistik. Kita lihat, kita digambarkan dengan masyarakat materialistik. Pergi pasar raya kita tengok. Orang beli barang, habis segala barang. Seolah-olah memang apa? Dia penting diri sendiri. Orang lain lantaklah, apa nak jadilah. Dia selamatkan diri dia dulu. Itu hakikat. Barang-barang keperluan habis. Barang-barang yang kita cari tak ada. Banyak barang-barang tak ada. Masa itulah timbul kesedaran. Pentingnya orang Islam, orang Melayu macam Felda buat selama ni. Dekat kawasan masing-masing kena ada usahawan Melayu Bumi Putra untuk siapkan ruang-ruang perniagaan untuk bantu bekalkan makanan, bekalan makanan dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana pada musim PKP itu juga ramai peniaga-peniaga atas talian online. Kojap-kojap tin, mado ya barang sampai. Kan barulah aku tahu yang periuk nasi sudah tidak bulat lagi.
Dah hampir sogi pula dia. Lepas tu masing-masing tengok TV, tengok drama Korea back to back. La ilaha illallah. Bongkak mata. Menangis tengok drama Korea. Iya, kalaulah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali dah kan. Tapi itulah tu. Tak ya apa. Tak ya apa macam tu dia koreh dengan lelaki tengok drama. Lepas tu tengok drama Aku 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok, saya dengar macam tu lah tajuk tapi sah jahat emak leha tu dengar macam tu lah. Kan macam tu lah. Tidak tahulah. Kan? Jadi menunjukkan kepada kita dalam tempoh COVID-19 ini, segala kemewahan yang kita ada belum tentu lagi menjamin kehidupan kita. Poi duit ada, nak beli barang tak ada. Nak cakap apa? Jadi hidup dalam dunia ni buang 3 perkara. Pertama, buang tamak. Buang tamak. Jangan kita ambil orang, tak payah. Apa yang kita ada, kita syukur. Kedua, buang perasaan sombong. Sombong ni sombong dengan apa? Apa yang kita nak sombongkan? Tak ada benda pun yang nak disombongkan. Kan? Saya betul tengok Datuk Samsul kita, tengok YB gitu. Relax ada kerja Melayu besok, tak ada pakai bayongan sampin, tak ada. Relax ada. Dia dengan saya ni semalam saya Samsul debat lagi, dia memang dah jumpa saya. Macam tu dia tagur saya. Tak ada dia siapa? Tak ada. Memang dia tahu, memang ingat. Makna kata tak perlu, orang kata dalam bahasa Jawa tu down to earth lah, betul. Kata humble lah kata kan. Rendah diri, tak ada nak lagak-lagak. Kadang belagak dengan apa? Suami aku, Huma ada belagak. Suami I bagi I 2,000 sebulan, you ada? Huma besok tu lelaki tercakik, tertalan sudu, mati. Habis 2,000 sebulan. Isteri aku paling pandai masak dekat wilayah Raja Alias ni. Tahu tak? Besok tu bini sasak napeh meninggal. Tak ada yang masak lah. Nak cakap apa? Jangan lagak. Pangkat aku paling besar sekali kat pejabat dulu, kau tak tahu ke? Pegawai kat pejabat tanah. Misalnya lah, contoh. Sampai masuk kat masjid bersana dekat dinding tu, pencen. Nak cakap apa? Kan? Saya dulu pengarah undang apa? Sampai masuk, pencen. Pencen dah ni. Ceramah, yo. Iyo. Kan? Keluar TV pula, kan? Kang, e-counter netizen, pastikan anda terus saksikan di TV Al-Hijrah. Kan? Sekarang, itulah dia. Lepas tu nak lagak ngapa? Harta. Ingat tak dulu dekat Jompol ni tak payah sebut dekat mana, ada satu rumah besar apa tu. Semua cakap, dan besok ada duit dia nak buat rumah besar macam tu. Hari ni berlambak rumah besar, tak heran dah rumah tu. Nak tunjukkan sementara. Duit sementara. Apa lagi? Kecantikan sementara. Orang lelaki kena terima hakikat tu dah. Come on, dah seminggu lebih dah. Kita kena terima hakikat. Mira Filzah bukan milik kita. Kena sabar. Kena sabar banyak-banyak. Tiba-tiba dah nikah kawan tu. Kan? Iya, tapi makna kata biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz ataupun Fatah Amin. Walaupun isteri kita tidak secantik Fazura Nilofa dan Maya Karin. Syukur sebab tutup lampu samo. Ingat Mira Filzah tu tutup lampu menyala muka tak ada. Memang gelap. Tanya ni orang Felda ni, tanya anak mana yang kurang daripada 5? Semua 5 kata. Tanya cik-cik tu, betul tak? Budak sekarang 4 je, tak nak lebih. Yalah nyampah lah dia. Orang perempuan jangan ramah-ramah tutup kilang tu. Biar kena bincang betul-betul dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Doreh naik kilang. Jangan, jaga lelok. Faham? Tengok orang dulu. Mana ada kurang-kurang? Anak orang Felda semua ramai, berapa beradik? La ilaha illallah. Ramai. 8, 9, 10 pun biasa. Yang main karen tak ada. Kau 8 dah gelap. Raba-raba terasa. Okeylah. Pun ambil ni kan. Ya. Tapi bila tengok sekarang bila dah tua tengok anak-anak balik raya meriah. Meriah. Ya, lepas tu setiap bulan mak dalam grup WhatsApp dah boleh hantar mesej.
Untuk makluman semua anak-anak mak, sekarang dah pun masuk 23 hari bulan. Masih ada yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. 10 orang anak, bayangkanlah kalau semua bank in 500 sebulan. Tak 5,000. Hoi, lagi dahsyat pencenannya main. Mana kata syukur. Mbak kita belajar syukur. Jangan kita tamak-tamak, jangan kita sombong-sombong. Tak ada apa-apa. Samsul debat senyal ada. Nak sombong apa tak ada benda. Naik Azia datang Walaupun naik Azia, parking sebelah kereta YB, memang. Saya bukan tak pernah kono halau, banyak kali kono halau. Ada sekali itu saya ceramah ke Ijuk, masjid di Ijuk. Saya memang sampai naik Azia, orang tak perasan. Lepas tu saya masuk lambat sikit, saya tunggu orang masuk dulu. Jadi lepas tu saya masuk bila orang dah qamat, saya semayang ke saf belakang. Lepas tu senang saya jamakkan sekali. Lepas saya dah semayang maghrib, saya jamak isyak. Dah habis saya jamak isyak, pak cik dekat sebelah saya tu, dia boleh cakap apa? Penjamah belum sampai lagi dia. Sudah dan salam masjid ke apa? Saya pun tanya, ada siapa penjamah Samsul debat. Sudah, dia tak kena dan siapa. Saya pun baru nak cakap, saya lah Samsul debat. Dia sambung lagi. Semenjak kau TV ni lambat datang langsung senyap, tak jadi cakap dah. Senyap ya. Dia lepas tu tak lama tu JK masjid nampak saya kan. Ustaz, kita nak mula dah. Saya pun salam macam tu. Cik, saya mula lah ya. Dia pun pandang saya pergi sampai depan, saya tengok pak cik tu dah tak ada. Malu dah balik dah. Saya ceramah kat Kuantan untuk TM Net Kuantan. Naik Azia, ikut jalan ni lah, jalan kita ni kan. Sampailah ke Keratung, Palung, Keratung, Muazzam kan. Sampai kat Kuantan, dekat hotel butik hotel. Bos lumak kereta, macam mulik lunggah apa pagi tu kan. Sekarang pergi basuh kereta ni dulu, buka datang seniang balik. Saya turun, jalan lah Azia tu. Pergi basuh, okey. Saya turun, dia jalan. Pegawai TM Net tu. Steady Ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Kuih kereta Den tu, saya kata. Sahlah. Lu cakap tak beragak waktu. Tanyalah. Kan, aduh betul parah tu dia ni. Tapi apa nak risau, saya cakap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan tak ada kereta lain ada. Tapi naik Azia tu hati saya elok sikit boleh turun. Yo. Betul. Relax naik Azia. Cermin memang galap. Sebab kau tindak dengan kat traffic light tu ada orang yang kereta sebelah tak tentu arah. Ada masalah tu, penyakit. Tadi petang tadi kena nasi Arab dah tak tentu arah, nak makan ke tidak? Makan ke tidak? Tak susu debat dah. Sabar. Relax yo. Saya ni sama yo. Iyo, tak ada apa pening kepala. Jadi mana kata balik. Jadi hubungan kita kan? Hubungan kita ini dengan keadaan materialistik tu kita kena buang. Jangan dongki. Tahu dongki? Jangan kita ada perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa Nabi sebut? Sesungguhnya hasad ini mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Jadi saya nak pesan kat semua, inilah penyakit yang selama ini merosakkan masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Kena buang jauh-jauh. Bila ada orang lain dapat kejayaan, dalam hati kena gembira. Bila dalam hati rasa tak suka dengan orang, boleh apa pun jadi tak elok. Itu yang kita kena buang. Kata tuan guru, sahabat saya juga, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Salah satu tanda penyakit hati ni dongki tu dah ada adalah apabila orang dapat kebaikan kita tak rasa apa-apa. Contohlah, donga-donga anak dapat UPSR 6A. Donga dia beli kereta baru. Dia tak rasa apa. Dengar dia naik pangkat. Yalah. Tak rasa apa. Pak. Tapi kalau nak confirm dongki tu, anak dengar UPSR dapat 6A. Alah macam anak dia seorang pandai. Tu confirm dah dongki tu. Dengar dia dapat naik pangkat.
Tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Dia beli kereta baru tak mana dicuri tu. La ilaha illallah. Cuba cakap elok-elok. Dengar dia PSR dapat 6A. Alhamdulillah ada juga budak Felda kita yang pandai-pandai. Dengar dia beli kereta baru. Ya kau untunglah. Untung-untung dapat kita tumpang. Tak payah bayar bulan-bulan. Tak payah servis. Tapi dapat naik. Kan senang. Dengar dia dapat naik pangkat. Ya kau. Ui bolehlah kita minta tolong dengan dia. Orang kampung kita. Nampak tak? Dengar-dengar kan haji apa tu lah. Haji mana tu lah. Haji yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia nikah. Iyalah dia nikah. Tak salah lah. Kau tak dengar habis cerita dia ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Maka panjang cerita tu. 25. Seorang tu baru dia jadi cerita. Mula dah. Adalah orang perempuan dia cakap. Malam pertama mampu itu. La ilaha illallah, jangan. Tak baik macam tu. Cuma cakap elok, alhamdulillah dapat yang muda-muda yang tagap boleh jaga dia. Kan okey. Dia memang duduk seorang-seorang dapat bini muda. Okey lah tu. Cuba tanya dak perempuan. Kau tak payah hati benar tanya dak perempuan. Apakah ramai dengan abang haji tu dik? Banyak umur dah kau 25. Macam mana saya nak cakap budak muda tu. Abang Haji ni kan dia romantik. Ambil kau romantik orang tua tu. Dia pandai gurau, memahami. Lepas tu kan setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia nak pakak, tak terangah. Mana nak balas? Kan? Tapi bukan orang sini tau. Tempat lain. Sini 85 okey. Kemudian rahmatnya juga COVID-19 ini, hubungan kekeluargaan. Jadi rapat. Dulu heboh. Abang tu lah sibuk ya. Tengok Datuk Samsul. Alhamdulillah dah musim PKP dapat dia temankan isteri. Tak apa sihat boleh temankan isteri. Kalau tidak tu komitmen banyak nak ke sana kemari. Alhamdulillah semua dapat diselesaikan daripada rumah aja secara atas talian. Waktu hikmah dapat duduk rumah. Dapat tengok ramai yang mengandung ni pula. Pola baik ni. Pandang orang. Assalamualaikum, salam. Mengandung kawan tu. Iya, tapi jangan kita kecewa. Tu rezeki Allah bagi. Anak sok bagi nama Ahmad PKP. Bagi. Tak adalah rezeki lah tu, kan? Jadi mana kata hubungan kekeluargaan dengan anak-anak dapat tengok macam mana. Cuba tengok anak-anak kita cabaran kan. Alhamdulillah dekat kawasan sini mungkin ada kawasan-kawasan yang tak cantik lagi line internet tetapi masih boleh lagi. Di Sabah Sarawak tu ada dekat Bintulu tu line tak ada. Mak ayah tu ada satu telefon bawa anak merantai hutan tu naik atas bukit sebab nak cari signal supaya anak boleh buat homework. Dan mak ayah siap bermalam dekat situ sampai anak selesai siap kerja bawa balik. Kita tak sampai tahap itu. Ada setengah kat pakan tu line clear. Memang torang boleh nampak muka cikgu. Dia boleh left group. Kurang ajar betul budak tu. Berlaku. Itulah keadaan dia sekarang ni. Kadang-kadang kita ada nikmat Allah bagi, kita tak syukur. Tapi orang yang susah tu, walaupun tahu, dia akan cari jalan macam mana demi untuk ilmu dan pendidikan anak-anak. Kemudian kita tengok, hari ni kita sadar waktu PKP, kerja bukanlah segala-galanya. Macam-macam benda yang kita kena buat. Macam benda aspek yang kita kena jaga. Ada orang dulu bekerja sampai tak cuti-cuti, bila duduk rumah baru tahu. Lah, macamnya rupa rumah aku bila kat rumah. Baru tahu anak perangai macam mana. Dulu semua swasta akan kat orang rumah. Baru tahu. Ya Allah, macam manalah yang boleh tahan duduk kat rumah dengan anak-anak ni. Bos silat 24 jam. La ilaha illallah. Bos sepah. Macam-macam mana nak komen setiap hari. Ponek. La ilaha illallah. Baru tahu. Itu yang berlaku penderaan tu. Suami pukul isteri sebab tak tahan tekanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam tempoh kita susah ni, kena saling faham memahami. Jangan lepaskan perasaan, jangan ikut perangai setan, jangan. Kita kena luahkan dengan kasih sayang. Tengok drama Aku 7 hari-hari. Tengok drama Korea, tapi keromantikan tu tak ada. Sekarang ni, dengan suami romantik lah, suami balik. Abang, enggak lah. Ni bang,
Berbalik ah. La ilaha illallah. Suami memang baru balik. Yang kau tanya berbalik kau kenapa? Berbalik ke bang? Tak, baru nak pergi buta. Ha, kan lain jawab itu. Kan marah kawan tu. Cakap la ilaha illallah. Ayah apa tu? Abang nak minum apa? Kau ambil lah kacau tikus apa dengan dapur tu bang. Keluar. Marah kawan tu. Kau tak tahu ke dia suka minum air apa? Halah, hai parah apa tu kan? Ha, cuba faham. Suami tengah tension ni. Abang dah balik. Abang, saya buatkan kopi O untuk abang. Abang beritahu je abang nak yang sejuk ke nak yang panas. Baik sejuk lah, tengah panas hati ni. Okey bang. Macam tu lah. Atau bang, you want coffee, tea or me? Oh mak, tak terayu kan. Ha, betul. Ha, lepas tu masa ni lah nak bergayau kan. Kat rumah berhenti pakai baju binatang. Tok kambang. Orang perempuan tu lah kau kan, dia balik kan, dia buka tudung tu, zap kambang macam tu. Lepas tu zap dia pakai baju binatang tu. Belum cari habitat kojak ruang tamu, kojak dapur. Itu yang pengurus Felda wilayah tu balik. Aduh. Berapa ekor lah kelawar ni. Kan? Tak. Ya, pakai lawa. Ya, contoh, hari Ahad pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk Berdiri depan pintu macam ni. Suami balik tang masjid, terlajak sampai ke parit. Salah rumah ada ni kan. Macam tu botol kotak mah ada ni macam ni. Dia lap ke muka dia tu dalam longkang tu. Hari Isnin pakai bikini, siap dengan kain batik, ikat topi. Hari Selasa pakai jaring, sap contoh dia. Ayo. Hari ni hari apa? Selasa kan. Lelaki dia buat sama dia. Hari ni hari apa? Selasa. Oh tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni. Dia dah tahu hari tu jaring. Macam tu. Baik jadual. Iyo. Makna kata kemesraan tu. Hubungan penting. Kerja bukan segala. Nampak isteri lipat kain, tarik duduk belakang isteri tu, lipat. Bukan lipat, picit dia. Allah sadap bang. Yang seorang tu pula, abang kan penat, tak payah abang. Abang. Ada yang seorang tu lagi lah, jangan sentuh saya. Lagi kau tahu marah dia. Salah kau nak picit belakang kau. Saya bukan tak kena abang. Picit 5 minit yang lepas tu mulalah niat berubah. Itu masalah tu. Dia dah kena lelaki. Picit kojak nak mula merayap nak dia. Aku salah. Yang faham, tak faham sudah. Lepas tu komunikasi, improve keluarga kan. Jumpa isteri suami yang Hindu betul kayak yang ni. Cakap. Itulah walaupun kita duduk sebumbung tapi rindu tetap terasa. Macam tu. 70 tahun mencintaimu. Macam tu. Iya. Cakap yang jom. Nampak komunikasi itu penting tu. Jangan cakap tu orang yang jom kita tut. Jangan. Anak kalau dengar astaghfirullahalazim. Pakai kod rahsia yang suami isteri je tahu. Contoh pakai kod MOS. Yang pada bini punya turun okey. Gila. Aduh. Tapi kena selalu tukar tau, jangan pakai kod yang sama. Turut. Alung cakap kan, kau tengok ngah. Lepas mak abah sebut turut tu, lepas tu mak mesti suruh milik. Dia tahu. Abah. Budak tu bukan tak cerdik, dia cerdik tau. Dia jago. Kemudian seterusnya, kuasa kehendak di tangan kita. Masuk kuasa kehendak ni adalah bila satu masalah global ini berlaku, masalah ni berlaku, terpulang pada kita. Kita nak ikut SOP, tak nak ikut SOP, terpulang pada kita. Tapi kesannya pada semua orang. Kita kena ingat. Jangan kita pentingkan diri kita saja. Mulai hari ni kita dah boleh. Yang seterusnya, membentuk tabiat murni. Beli hand sanitizer, letak dekat tembok-tembok masjid, letakkan dekat pintu, itu salah satu bentuk sedekah. Jadi orang nampak, orang ambil beli cuci, dapat pahala.
Benda-benda macam ni yang kita kena buat sebenarnya. Sedekah tak semestinya duit. Kita boleh sumbangkan keperluan-keperluan. Kan? Begitu juga kita juga akan membudayakan an-nazafatu minal iman. Kata Nabi, kebersihan itu sebahagian pada iman. Jaga kebersihan. Jangan kompromi. Nampak pergi nak makan kat restoran, nampak restoran mamak, nampak kedai biasa, nampak kotor, jangan masuk. Malahan beritahu, kedai ni kotor, share dengan kawan-kawan, kedai ni kotor, jangan masuk. Elakkan daripada penyakit. Yang kadang, biarlah, kotor-kotor lah, janji sadap. Itu masalah tu. Kan? Makan roti topuk. Roti topuk, sur, tap, sap. Sampai dia colek ketiak. Elok lah masin roti itu. Jaga bab kebersihan. Glove tu, tangan dia pakai tak? Glove getah letak su pakai ke tak? Dari segi kebersihan macam mana? Anak-anak kita pergi sekolah paling kena jaga. Hand sanitizer dia letak dalam beg satu yang kecil. Kemudian bagi dia tu mask tu bagi dia 2-3 biar dia ada spare. Anak kita ni dia sebab bila dia kono tu kadang dia tak nak cakap, dia takut nak cakap kadang-kadang walaupun dia tu tak sihat. Itu yang kita takut. Jadi bila kita tahu dah teruk je, itu yang kita tak nak. Ya, jaga. Kan? Cuci tangan, kemudian menyemai sifat ihsan dalam hati kita, iaitu kita buat sesuatu seolah-olah Tuhan nampak kita, dan kalaupun kita tak nampak, Allah sesungguhnya Maha melihat. Allah nampak apa yang kita buat. Bantu orang yang susah. Sedekah banyak-banyak. Sebab sedekah ini ada 4 kelebihan sedekah. Apakah dia? Yang pertama, dapat mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Alhamdulillah hari itu, bukanlah kata apa itu, saya minta ramailah orang yang sumbangkan. Jadi antara tempat yang saya pilih untuk bagi sumbangan hari itu pada musim PKP hari itu, antaranya di Seremban ada 2 tempat. Kemudian saya bagi juga di Batu Kikir dan juga di Kuala Pilah. Di Batu Kikir tu dapatlah bagi dalam 15 ke 20 orang dapat bagi hari tu. Kita bagi apa yang kita bagi. Jangan kira ala apa nak bagi, tapi bagi dengan niat kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat mengkayakan hati kita. Kedua, dapat membersihkan harta kita walaupun sikit, rasa cukup insya-Allah. Yang ketiga, dapat memanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan niat kita sedekah, bantu orang yang susah, Allah bagi panjang umur dengan kesihatan kepada kita. Itu mustahak. Jangan lupa, orang muda dengan sihat mencari duit, orang tua dengan duit mencari sihat. Ingat tu. Dan begitu juga yang keempat, dengan bersedekah dapat melancarkan rezeki. Ada je rezeki. Antara rezeki, dapat suami yang baik, dapat jaga isteri. Dapat isteri yang baik, yang taat pada suami, itu rezeki. Dapat anak-anak yang baik, itu rezeki. Dapat anak yang ramai, itu rezeki. Dapat anak seorang daripada tak ada, itu rezeki. Dapat kereta, rezeki. Dapat rumah tempat berteduh, itu rezeki. Dapat belajar agama, itu rezeki. Dapat datang ceramah malam ni, itu rezeki. Tak ada siapa sangka malam ni kita dapat buat ceramah macam ni punya meriah. Saya tengok ni tak kurang 20,000. Usah ramai. Ya Allahu Akbar. Dan malam ni dapat disaksikan secara langsung, insya-Allah. Kepada semua yang masih belum subscribe, tolong subscribe YouTube Syamsul Debat TV. Daripada kau sokong yang sotong-sotong tu, baik kau sokong YouTube dan. Faham tak? Kan? Tu pun bala kat tu, seko tu. Jangan tak tahu tau, dia kampung ada dekat sini tau. Sah betul lah. Bayangkanlah. Dekat KLIA elok pakai jantan, kat depan Kaabah tiba ke telokong kawan tu. Kan, PT cakap tak ada apa-apa pun, PKP tengok. Apa cakap apa? Saya tak sibak pun saya tahu dia jantan. Yalah, mana ada perempuan cakap, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak orang kau tahulah. Orang perempuan ada ke cakap macam tu. Tiba-tiba dah bos apa, kau pregnant ke? Macam tu kan. Ya. Makan kundang. Allah sadap jorok kundang. KTK kampung wan saya tu, KT Dali tu ada. Tapi lebih dia baru dah. Bayanglah, kalau ada siapa yang ada kundang muda, tolong simpan nanti kontak Syamsul Debat ya. Lama betul tak makan jorok kundang ni. Rumah terbayang lah.
Usah betul lah kan. Tapi yo kan itu dia jago mendapat melancarkan rezeki kita. Semua rezeki. Macam Datuk Samsul Kahar kan. Saya tengok berapa tengah lah dia jadi baby muka macam tu je. Macam tu ada kan. Tak tahulah dia tak tua-tua ke atau saya yang menua kerja dia ke, tak tahulah. Tapi itu dia rezeki. Anak pandai rezeki. Anak konvo rezeki. Ya Allah, anak dia nak konvo, ya Allah. Suami pula, kau ni jaga-jagalah sikit, kawal sikitlah. Abang tak happy ke nak kita konvo? Konvo tadika kau ya pun. Tu masalah tu. Aduh, besar-besaran nak buat peringkat daerah convocation. Konvo tadika tak apalah. Sebab apa? Mak tu sedih nengok anak itu. Waktu tadika, waktu konvo tadika tu dia boleh buat persembahan ikut yang cikgu dia ajar. Kat rumah tak ada orang cakap. Tu dah. A-E-I-O-U. E untuk ayam kakak. I untuk emak. I ikan berenang di dalam kolam. Tak yang bijak. You ulam membelit. I-I-I-O-U. Apa budak tu? Iya. Saya tahulah sebab ada sekali tu dia minta saya ceramah dekat istiazat convocation. Saya ingatkan kolej swasta. Apa tadika? Bantai lah kan. Tak apalah. Kemudian seterusnya pemakanan dan riadah. Maka kita jaga kontrol makan kan. Mulalah kita kontrol makanan kita. Jangan makan benda-benda yang tak sihat. Jangan. Satu pesanan saya, berhenti-berhenti kalau sayang keluarga kita, berhentilah bagi makanan instan. Yang sausage, yang macam nugget tu kan, tolonglah, banyak chemical. Tolong. Benda ni yang banyak merangsang kanser. Lepas tu pinggan melamin tu. Elak-elak lah pakai pinggan melamin tu. Kalau kat rumah pinggan kacau, boleh kat Langkawi mari serombongan, semua letak dalam mari. Baik pau. Pakailah. Kan? Iya. Pakai tu, apa nama? Akopal pakai. Kuali tu yang besar tu yang boleh kek Langkawi yang tahan tu. Kan? Lempar, bayangkan lempar telur jadi ayam. Gila betul. Masak. Jaga jalinan, hubungan rumah tangga tu penting. Manfaatkan masa. Yalah, elok-eloklah cakap ini nak bangi orang perempuan. Maklumlah dia ponek, dia sebagai orang kuat kemas. Contoh. Dah ponek masak. Kan? Dah ponek masak, segala benda masak Sekali suami ni pula gamar tanya soalan yang menyebabkan bini tu marah. Nak masak macam-macam ni, tanya ni. Telur dadah tak ada kok lah. Kalau yang bongih tu macam-macam binatang masak dah. Betul. Makan apa yang ada. Dia tanya dia rasa makan. Ataupun jawab lembut maksud kasar. Yang telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Kau hajar betul. Tak, maksud tu telur mata kabau dah ada. Telur abuih dah ada. Tanya kat telur dadah. La ilaha illallah. Apa salahnya? Yang nak tanya, telur dadah tak ada ke? Abang nak telur dadah? Kejap segi goreng. Langsung suami dia pegang tangannya. Tak payah. Abang lepas. Sayang, abang tanya je. Abang, saya goreng kejap je. Bukan lama pun, 2 minit je. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan muntah belilah. Tak terdaya. Dia tak biasa buat, muntahlah kawan tu. Buat selalu, kan? Kemudian fahamilah konsep beragama. Jadi kita nikmat beragama ni kita jaga elok-elok dalam negara kita ni. InsyaAllah. Agama kita ni tetap kita jaga. Alhamdulillah kita dah boleh pergi masjid. Ikut SOP. Bawa sejarah masing-masing. Kalau boleh ambil wuduk siap-siap ke rumah. Tapi dia ni bangsa menabur kontut sepanjang perjalanan tu. Sampai sana ambil wuduk. Dia kontut ni senang ya. Kalau kita semayang. Dia setan ni memang agama. Dia kan setan ni agama duduk kayak pelipat-pelipat, kayak calah-calah duduk Mau kalau semayang kan dekat calah hidung dia tiup macam cedia dia. Nampak?
Kek telinga. Dah gatal telinga. Tadi tak ada. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Kan? Calah paha, paling favorite calah punggung. Iya. Dia tiup tu yang confuse tu. Kontut ke tidak ni? Dia dua ya, sifat kontut ni dua. Saya kaji tu. Yang pertama bunyi, yang kedua bau. Antara dua tu kalau ada berhentilah, pergi ambil wuduk balik. Iya. Nabi kata kalau setakat was-was tu peduli jelah, tu setan tu. Setan. Setan. Dulian. Tapi kalau dah membobok bunyi setan. Orang belakang tu kau lah setan tu, menghadap muka kawan tu, jaga. Ya. Jadi ada peluang beribadah sesungguh. Ibadah sesungguh. Allah bagi peluang ni kat kita. Allah bagi peluang kat kita untuk beribadah balik semula. Jadi kita ambillah masa untuk kembali beribadah di masjid. Alhamdulillah sekarang di masjid prestasi sangat memberangsangkan. Banyak dah masjid sampai saf ke-7 ke atas. Semenjak penjarakan sosial ni. Kan? Kalau dulu tu depannya. Sekarang ni dah jarak ni sampai saf ke-7. Okey lah tu. Walaupun sebab jarak sosial. Tapi tak apa. Datang surau, datang masjid, hidupkan kembali rumah Allah. InsyaAllah. Cuma kalau nak buat program, pastikan ikut SOP. Macam ni kan, ada jarak-jarak, makan bungkus. Kan? Jadi kita jaga. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kesudian mendengar ceramah saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita sedar bahawa sesungguhnya segala ujian ni Allah bagi kerana Allah sayangkan kita. Ingat Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Dan untuk makluman semua, SD, macam mana nak alihkan anak-anak daripada gadget agar kami sekeluarga kembali mesra? SD, sebab harta kami adik-beradik bergaduh dan ada yang ingin putus saudara. Apa yang perlu saya buat? SD, anak saya suka melawan kata saya. Ada tak tips nak melembutkan hati anak? SD, suami saya curang tapi saya tak nak poligami. Dosa tak kalau saya minta cerai?